Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kita bawa kitab baru ni. Itu fatwa iman lah. Fatwa iman oleh berapa orang nama lah, Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Okay, menghurai segala persoalan iman diselenggarai Sakinah Arjuhu lah terjemahannya. Okay, fatwa iman adalah oleh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Selenggarai Sakinah Arjuhu. Ijazah Sarjana Muda Ilmu Wahyu daripada Syekh Islam UAE. Perkhususan Al-Quran dan Sunnah. Selenggarai bukan dia selenggara je. Hak terjemah Nur Hasanuddin Haji Muhammad Fauzi. Penterjemahnya walai lah. Okey. Muqaddimah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan penguasa alam. Hanya padanya lah kita pohonkan pertolongan, petunjuk, keampunan dan taubat. Kepadanya jualah disandarkan pengharapan dan kecintaan yang paling agung. Semoga Allah SWT menjauhkan daripada kejahatan diri dan keburukan amalan kita. Sesiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT tidak akan disesatkan, dan siapa yang disesatkan dia tidaklah akan beroleh petunjuk. Saksikanlah bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba terpesuruhnya. Selawat dan salam ditujukan buat junjungan tercinta Nabi Muhammad SAW, penutup sekalian para nabi. Semoga Allah SWT mengampunkan kita dan seluruh generasi terdahulu di kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh ulama yang berjasa pada Islam. Tanpa mereka, Islam tidak akan berkembang seperti hari ini. Iman adalah sesuatu yang tidak boleh dipegang tapi dapat dirasakan. Iman ini sentiasa bertambah dan berkurang mengikut kuat atau longgarnya pegangan seseorang. Keimanan yang teguh akan melahirkan amalan yang diridai oleh Allah SWT. Begitulah sebaliknya. Persoalan iman ni merangkumi 6 perkara, iaitu beriman pada Allah, pada Rasulnya, kitabnya, malaikat, qada dan qadar, serta hari kiamat. Orang mukmin hendaklah senantiasa berpegang teguh pada keenam-enam perkara ini. Jika salah satunya tolak, maka iman seorang itu masih belum sempurna. Akidah dan keimanan merupakan faktor yang paling penting bagi membezakan antara mukmin dengan munafik dan antara muslim dengan kafir. Hal ini amat berkait rapat dengan persoalan hati. Buku ini diterbitkan bagi menjawab segala persoalan yang timbul berhubungan masalah ini, agar setiap mukmin dapat menilai diri dan iman masing-masing. Buku ini menghimpunkan soalan dan jawapan serta kemusykilan yang melibatkan masalah keimanan. Segala fakta disertai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, kata-kata sahabat, tabi'in, tabi'in serta seluruh ulama Islam. Setiap soalan dan jawapan diterjemahkan, disusun dan diringkaskan melalui laman web www.islamqa.com lah. Ini suruh dulu dia. Bahasa Inggeris. Untuk makluman para pembaca yang beriman, di beberapa tempat fakta yang berulang dibuang dan diringkaskan agar lebih mudah difahami oleh para pembaca. Oleh itu, bagi yang ingin merujuk kembali fatwa ini dalam bentuk yang asalnya, bolehlah melayani laman web yang tertera tersebut. Tahu lah ni ada ke tak dulu lah. Masa saya mengaji tu, merujuklah laman web ni lah. Mudah-mudahan buku ini menjadi panduan berharga untuk mempertingkatkan keimanan umat Islam dari semasa ke masa. Penyelenggara Sakinah Arif Johor. Okey, seterusnya iman pada Allah. Maksud beriman pada Allah. Soalan lah. Bolehkah Tuan jelaskan pada saya konsep beriman pada Allah secara terperinci agar saya dapat menjauhi perkara-perkara yang menyalahi syarak berhubungan dengan tuntutan ini? Jawapan. Beriman pada Allah bermaksud menanamkan sepenuh keyakinan tentang kewujudan Allah SWT, sifat rububiyah, uluhiyah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi syarat beriman kepada Allah merangkumi 4 perkara. Nak kata beriman ni kena ada 4 perkara. Pertama, beriman pada kewujudan Allah. Beriman pada Allah ni kena percaya dulu, beriman percaya wujudnya Allah.
Kewujudan Allah telah dibuktikan melalui fitrah, melalui akal dan dalam syarak. Dalil fitrah. Kewujudan Allah diakui secara semula jadi oleh setiap makhluk. Fitrah kita, perasaan dalam kita rasa benda ni ada Tuhan, ada benda ni, ada superpower lah. Takkan benda ni berlaku sendiri. Mesti ada satu ada satu kuasa sendiri lah. Yang ada kuasa yang tak nampak dah. Apa pula ni? Lekat. Sabda Rasulullah SAW, ma min maulidin illa yuladu ala fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maksudnya, setiap bayi yang baru lahir berada dalam keadaan fitrah. Ini keadaan beragama Islam. Tetapi ibu bapanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Kristian atau Majusi. Riwayat Bukhari nombor 1358 dan Muslim nombor 2658. Dalil akal. Kewujudan Allah dapat dilihat dengan adanya makhluk dari zaman dahulu sehinggalah kini. Wujud makhluk tu canggih, bukan main lagi. Robot kita bahasa canggih jauh lah. Sistem darah, oksigen dan sebagainya. Dalam makhluk-makhluk Allah cipta. Setiap ciptaan pasti ada penciptanya. Ia tidak mungkin tercipta dengan sendiri atau secara kebetulan. Tak mungkin berlaku kebetulan. Kewujudan sistem yang sangat indah ini dan keserasian yang amat luar biasa antara satu sama lain telah membuktikan dengan jelas bahawa makhluk ini tidak dicipta secara kebetulan. Sesuatu yang terjadi secara kebetulan tidak akan memiliki sistem yang baik dan secara teratur. Sistem dengan DNA dan dengan kecanggihan makhluk-makhluk cipta Allah ini sangat canggih. Tenaga yang ada pada atom pun satu perkara yang canggih. Quark, ia tarik antara dalam neutron tu lah, dalam proton dan neutron tu. Benda tu pun satu tenaga hebat. Kilangan jisim besar boleh menghasilkan tenaga atom yang besar. Semua tu makhluk Allah SWT. Dan benda ni tidak kebetulan. Mesti ada satu kuasa yang hebat. Kalau kebetulan kan, tak logik lah. Kalau kita tiba-tiba ada kereta depan kita, adakah kita rasa kereta jadi sendiri? Tidak mungkin jadi sendiri. Kita rasa tak? Begitu je makhluk yang jauh lebih hebat. Udara, H2O, laga, air dan sebagainya, benda yang jauh lebih hebat daripada yang manusia cipta dengan menggunakan elemen yang ada dah. Jadi jika semua makhluk tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, sudah pastilah ada yang menciptakannya, iaitu Allah SWT, Tuhan semesta alam. Firman Allah SWT, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Maksudnya, adakah mereka telah tercipta dengan sendirinya atau mereka telah mencipta diri mereka sendiri? Surah Tur ayat 35 dah. Bukan main canggih ni. Kita sendiri cak dari kita apa canggih dah. Tak ada serupa dah. Siapa yang buat ni? Mestilah ada Tuhan yang Maha Berkuasa. Mustahil mereka dicipta tanpa pencipta atau tercipta dengan sendiri. Sudah tentulah Allah yang menciptakan mereka, segala makhluk ni lah. Ketika Jubair bin Mut'im mendengar Rasulullah SAW membaca surah At-Tur hingga ayat berbunyi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am 'indahum khazain rabbika am humul mustaitirun. Maksudnya, adakah mereka tercipta dengan sendiri tanpa pencipta atau mereka yang mencipta dari mereka sendiri? Cara aku ni sebenarnya ada hukum akidah. Ada kata kafir ni tak seterima dak Al-Quran hadis. Tapi tak terima pun ayat Quran itu sendiri ajak berfikir lebih baik daripada sistem ilmu kalam dah. Ilmu kalam, ilmu sifat 20 kalau hak ngaji kat dah Allah ada menafikan tiada, beli ayat kita jauh lebih baik ayat Quran yang ajak orang Islam kau kafir kau supaya berfikir. Tak ada kekuasa dah. Adakah kita manusia jadi sendiri dah tanpa pencipta? Adakah kita cipta diri kita sendiri tak? Adakah mereka yang menciptakan langit dan bumi yang begitu canggih lah ni, orang belajar astronomi bukan main canggih lagi tak? Sudah tentu tidak. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini apa yang mereka kata. Dia tak khabar. Seolah-olah dia berasa tak Tuhan lah. Menafikan Tuhan lah. Etis lah tak? Pluralisme lah. Boleh berlaku agama apa ucap pun. Sedangkan hakikatnya dia boleh berasa agama yang benar tu tauhid lah.
mengesakan Allah. Adakah mereka memiliki pemerbendaharaan kerajaan kekayaan Tuhanmu, atau mereka kah yang berkuasa mentadbir segala-galanya? Surah At-Tur ayat 35 hingga 37. Ketika itu Jubair masih seorang musyrik. Beliau berkata, ayat ini membuatkan hatiku hampir melayang-layang dah. Jubair ni tapi dia dengar ayat ni tak berasa nak melayang terubah nak berasa hebatnya dah. Kalau dia faham tafakur molek, hebat nak ni. Ketika itulah cahaya keimanan mula bertapak dalam hatiku. Aku ni takkan jadi sendiri tak. Siapa je beri oksigen ni serap dari tubuh kita daripada udara ni. Siapa yang menyerapkan makanan dari setiap sel-sel kita ni. Nah. Sahih Al-Bukhari. Jika ada seorang menceritakan kepada kamu ada sebuah istana dikelilingi taman yang sangat indah. Di celahannya mengalir sebatang sungai yang deras dan dalamnya dipenuhi tempat beradu yang dihiasi cantik setiap penjuru. Kemudian dia berkata bahawa istana itu tercipta dengan sendirinya. Tak ada orang tukar kebun, tak ada gapo, tak ada orang pakai jadi comel automatik. Dalam hal ini sudah tentulah kamu akan menolak dakwaan itu dan menganggap itu cerita bodoh. Jadi logikkah alam yang mengeliputi langit, bumi dan planet-planet yang terus indah ini tercipta dengan sendirinya? Dalam akal ini boleh difahami oleh orang Badui yang tinggal di ceruk kampung, jauh dari manusia lain. Mudah. Ini dalam akal dah. Tak payah guna istilah yang pelik-pelik dah. Ilmu kalam yang pelik-pelik dah. Pada begini saja pun boleh mencetuskan hidayah dan taufik. Orang Badui duduk kampung mana boleh faham mudah. Jika dia ditanya bagaimana dia mengetahui tentang Tuhannya, dia menjawab. Kewujudan najis unta menunjukkan wujudnya bekas tapak kasut. Betul tak? Kewujudan najis unta menunjukkan wujudnya unta dah. Dah. Dia tahi unta ada. Ni tahi unta je ni. Mesti ada unta dah. Bekas tapak kasut menunjukkan ada orang berjalan dah. Tidakkah langit yang berbintang dah, bumi yang berbukit bukau dan lautan yang berombak-ombak menunjukkan kewujudan Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat? Mudah je cara mikir orang kapur boleh. Tak payah ajak belik. Okay, beriman. Yang kedua, beriman pada sifat rububiyah Allah Ta'ala. Ini 4 perkara ni. Pertama tadi, dari akal ni. Wujudnya Allah dulu yang pertama ni. Yang keduanya, beriman pada sifat rububiyah Allah. Masuk rububiyah ni mengakui Allah sebagai Tuhan dan dia tidak mempunyai sekutu dan pembantu. Tak payah sekutu, tak payah pembantu. Malaikat bukan bantu pun, bukan sekutu. Sekadar dia ni benda untuk menyempurnakan sistem Allah, dan dia adalah petugas-petugas automatik juga. Allah juga memberi kuasa dah. Tindak jadi dia automatik macam terprogram itu dah. Jadi tidak ada boleh nak tunai hajat kita minta malaikat ke apa tak ada. Semua nak minta Tuhan belaka dah. Ar-Rabb itu Tuhan yang mencipta, menjadi raja dan pentadbir. Oleh itu tiada pencipta melainkan Allah SWT. Tiada raja melainkan Allah. Tidak ada yang mentadbir segala urusan melainkan Allah SWT juga. Firman Allah SWT, ala lahul khalq wal amr. Maksudnya ingatlah kepada Allah jualah segala urusan penciptaan segala makhluk dan urusan pemerintahan. Surah A'raf ayat 44. Firman Allah SWT, kul man yarzuqum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Maksudnya, tanyalah kepada mereka yang orang musyrik, siapakah yang memberikan rezeki pada kamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang mati dan mengeluarkan benda yang mati dari makhluk yang hidup? Siapakah yang mentadbir segala urusan? Orang-orang musyrik itu pasti menjawab, Allah lah yang menguasai segala-galanya. Oleh itu katakanlah, mengapa kamu tidak mahu bertakwa? Surah Yunus ayat 31. Firman Allah SWT, zalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma lam yamlikuna min qitmir. Maksudnya, yang melakukan semua itu adalah Allah SWT belaka. Allah Tuhan kamu, bagi Allah lah kuasa pemerintahan. Sedangkan mereka yang kamu sembah selain Allah tidaklah mempunyai apa-apa pun, walaupun senipih kulit biji kurma sekalipun. Surah Fatir ayat 13. Sekat tu lagi dah. Beriman kepada uluhiyah ni yang ketiga. Dia ada 4 perkara dia. Wujud dulu, rububiyah, yang ketiganya uluhiyah dah.
Setakat tu dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.